Halo tuan-puan, apa khabar semua? Semoga sentiasa selamat, sehat dan fit selalu serta berjaya dalam apa jua yang anda lakukan. Dalam video kali ini, saya akan berkongsikan tentang 7 tips bagaimana cara anda menjawab soalan ada keluarga anda yang bekerja dalam sektor awam atau kerajaan. Saya mendapat komen daripada saudari Annabel Yap untuk merungkaikan persoalan ini. Terima kasih kepada saudari Annabel dan saya berharap tuan-puan bersama dengan saya sehingga ke penghujung sesi perkongsian dalam video ini. Bagi yang pertama kali hadir ke channel ini, selamat datang, dan bagi yang belum subscribe kepada channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe di bawah dan tekan tombol loceng untuk semua notifikasi supaya tuan-puan dapat mengikuti semua video-video baharu yang akan saya buat naikkan kelak. Subscribe itu adalah percuma sahaja. Bagi yang telah subscribe, terima kasih banyak, dan bagi yang telah berjaya dalam temuduga, tahniah kepada anda semua, dan bagi yang belum berjaya dalam temuduga, jangan putus asa tuan-puan, buatlah persediaan yang sangat rapi dan buat kajian dan tambah baik prestasi anda. Baiklah tuan-puan, mari bersama dengan saya kita rungkaikan. Baiklah tuan-puan, bersama dengan saya sekali lagi. Bagi yang belum mengenali saya Matthew Barin, dan saya bukan mewakili mana-mana pihak berkuasa melantik, tapi saya hanya ingin berkongsikan pengalaman dan juga pengetahuan dan memberi tips-tips kepada anda semua untuk buat persediaan. Dan tidak semestinya anda mengikuti tips saya dan anda boleh berjaya, tapi ramai yang telah mengikuti tips-tips yang telah saya kongsikan dan mereka telah berjaya dalam temuduga, dalam ujian dan apa jua yang mereka lakukan. Tuan-puan, tips-tips yang saya berikan dalam video-video yang lepas adalah untuk membimbing anda dan juga sebagai garis panduan supaya anda buat persediaan, dan yang selebihnya adalah usaha daripada tuan-puan. Sekiranya tuan-puan dah sampai ke peringkat temuduga, jangan lepaskan peluang. Buatlah persediaan. Jika anda minat, sudah pastinya anda akan buat usaha yang sehabis baik untuk diri anda sehingga anda mencapai apa yang anda nak dalam hidup anda. Untuk makluman tuan-puan juga, peringkat temuduga merupakan satu peringkat tapisan yang terakhir bagi diri anda, dan sekiranya anda buat persediaan, anda tambah keyakinan pada diri anda buat kajian dan sebagainya, sudah pasti anda akan dapat, dan anda perlu menjadi yang terbaik antara semua calon yang lain. Di sini anda perlu bersaing lah, ya. Tuan-puan juga perlu ingat, seperti dalam video-video yang lepas, tidak semua yang hadir temuduga akan lulus. Sekiranya ada 1000 calon yang dipanggil untuk temuduga dan hanya ada 100 calon lantikan, maka akan ada 700 yang akan gagal dalam temuduga. Jadilah yang 300 tersebut. Tips yang pertama, jawab dengan jujur. Tuan-puan, sekiranya anda ditanya soalan ada keluarga anda yang bekerja dalam sektor awam atau kerajaan, sekiranya ada, tuan-puan kena jawab dengan jujur. Jangan cuba nak menyembunyikan. Kemungkinan lah calon tersebut tidak mahu panel mengetahui yang abang ke, kakak ke, ibu ke, ayah ke bekerja dalam sektor awam. Takut nanti mungkinlah pandangan calon kata nanti panel akan ketahui yang saya ada ahli keluarga yang bekerja dalam sektor awam dan panel akan tolak saya. Tidak semestinya tuan-puan. Kalau anda calon yang layak, anda calon yang sesuai dan anda sangat minat dan anda memiliki prestasi yang diperlukan dalam temuduga ataupun untuk jawatan tersebut, maka andalah yang akan dipilih. Jadi tuan-puan, jangan cuba untuk berbohong, ya. Anda perlu terus terang. Jadi sekiranya anda ada ahli keluarga yang bekerja dalam sektor awam, anda ikut tips-tips yang saya kongsikan ini. Tuan-puan kena ingat, dalam setiap temuduga, ya, tak kisahlah temuduga dalam sektor awam kah, dalam swasta kah, kalau anda didapati bercakap bohong ataupun anda tidak jujur dalam apa yang anda nyatakan, sudah pastinya anda akan digagalkan kerana anda tidak jujur. Mana-mana organisasi ataupun majikan tidak mahu calon ataupun pekerja yang tidak jujur. Yang kedua, nyatakan kelebihan. Tuan-puan, sekiranya anda ada ahli keluarga yang bekerja di sektor awam ni tadi, tuan-puan boleh nyatakan, ya, nyatakan kepada panel bahawa terima kasih tuan atas soalan tersebut. Saya ada
abang yang bekerja dalam sektor awam, iaitu di agensi X. Semenjak beliau bekerja dalam sektor awam, beliau seringkali menceritakan tentang etika dalam perkhidmatan awam. Beliau juga akan membimbing saya kerana beliau memiliki satu tata kelakuan sebagai penyawat awam, iaitu beliau juga menerangkan tentang larangan dalam perkhidmatan awam. Dan di sinilah tuan-puan boleh menceritakan tentang perintah am ataupun tata kelakuan, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tata tertib, larangan dalam perkhidmatan awam. Contohnya, tuan-puan boleh bagilah contoh larangan dalam perkhidmatan awam. Sekiranya seorang penyawat awam ingin bekerja sambilan di luar waktu pejabat, pekerja tersebut perlu memohon kebenaran daripada ketua jabatan. Biasanya mungkin ada penyawat awam ni yang bekerja waktu pejabat dan pada sebelah petang ataupun malamnya tu beliau menjadi seorang Grab driver contohnya, ataupun bekerja di restoran sebagai pekerja sambilan. Beliau perlu mendapat kebenaran daripada ketua jabatan. Contoh, tuan-puan boleh ceritakan kelebihannya tadilah. Maksudnya di sini, sekiranya saya bekerja dalam sektor awam kelak, abang saya ataupun saudara saya tersebut dapat memberi bimbingan, memberi tunjuk ajar kepada saya dan membimbing saya menjadi penjawat awam yang cemerlang. Yang ketiga, elak daripada mencari pekerjaan dari organisasi yang sama dengan saudara anda tersebut. Sekiranya ibu ataupun ayah anda bekerja di jabatan ataupun organisasi A, cuba tuan-puan elakkan daripada bekerja dalam organisasi tersebut. Tapi kalau anda terlalu minat dan anda memiliki latar belakang ataupun kesesuaian untuk pegang jawatan tersebut, tak boleh nak elaklah. Tapi sebolehnya anda boleh elakkan daripada bekerja dalam satu organisasi yang sama. Sebabnya kita tidak mahu ada conflict of interest, ataupun mungkin anda akan masuk dalam jabatan ataupun organisasi yang sama dengan saudara anda tersebut, susah untuk anda melaksanakan tugas. Hubungan anda dengan saudara dalam organisasi yang sama tersebut sudah pastinya akan menimbulkan satu konflik. Boleh dikatakan bahawa sekiranya anda sebagai ketua kepada saudara anda tersebut, anda nak ambil tindakan ataupun anda nak buat kerja dan sebagainya, urusan kerja, nanti dia akan ada gangguan di situ. So, elakkan daripada memohon kerja di organisasi yang sama. Yang keempat, panel ingin tahu. Tuan-puan, panel memang ingin tahu sama ada anda memiliki ahli keluarga dalam sektor awam ataupun tidak. Kenapa? Sebab panel mungkin ingin tahu trend anda. Kenapa anda mohon jawatan dalam sektor awam? Dan adakah anda mengetahui tentang sektor awam? Adakah anda mengetahui tentang tata kelakuan, tata tertib dalam perkhidmatan awam? Dan sekiranya anda ada ahli keluarga dalam sektor awam tu dan ahli keluarga tersebut dapat membimbing anda, menjadi mentor kepada anda, kemungkinan anda memiliki satu kelebihan untuk anda menjalankan tugas lah. Tuan-puan, panel juga ingin mengetahui tahap kejujuran anda. Kadang-kadang ada calon yang menyembunyikan, tidak mahu memberitahu yang ahli keluarga, ibu bapa ke ataupun abang adik ke yang bekerja dalam sektor awam. Tuan-puan, kemungkinan panel juga ingin tahu apakah perancangan anda kelak sekiranya anda berkhidmat dalam sektor awam ataupun dalam organisasi tersebut. Apakah perancangan anda, dan sekiranya anda memiliki saudara yang bekerja dalam sektor awam tersebut, apakah yang anda akan lakukan kelak? Dan pihak panel juga ingin mengetahui trend anda. Trend anda iaitu adakah anda ini akan mengikuti jejak langkah ahli keluarga yang bekerja dalam sektor awam. Sekiranya ahli keluarga anda tersebut pernah dikenakan tindakan tata tertib dan memiliki satu nilai ataupun tata kelakuan yang tidak sepatutnya seorang penyawat awam miliki, kemungkinan dia akan menjejaskan prestasi, kemungkinan dia juga boleh mempengaruhi pihak panel. Jadi dalam situasi begini, tuan-puan kena pastikan anda memiliki satu nilai, kesungguhan ataupun minat untuk
menjawat jawatan dalam sektor awam. Tuan-puan, panel juga mungkin ingin tahu tentang apakah perancangan anda, apakah trend yang akan anda bawa masuk dalam perkhidmatan awam kelak. Adakah anda bekerja dalam sektor awam disebabkan anda ada ahli keluarga dalam sektor awam? Adakah anda memang bersungguh-sungguh nak menjawat jawatan tersebut dan anda ingin bekerja dan anda memberi sumbangan, anda bekerja dengan sesungguhnya untuk membantu membangunkan organisasi dan juga negara? Ini yang panel akan nilai dalam sesi temuduga tersebut. Yang kelima, jangan minta tolong ataupun gunakan kabel. Tuan-puan, istilah kabel dalam mana-mana organisasi ataupun mana-mana temuduga, pekerjaan dan sebagainya khasnya dalam sektor awam. Sebenarnya kalau kita bercakap tentang kabel ini, ianya tidak dinafikan, kemungkinan ada, tapi sekarang ni apa yang saya perhatikan, trend menggunakan kabel ini sudah tidak boleh digunakan pakai lagi, kerana kebanyakan calon sudah buat persediaan, calon dah menambah baik nilai-nilai diri mereka mendapatkan jawatan tersebut. Tuan-puan, jangan minta tolong ataupun menggunakan kabel. Kalau tuan-puan ada saudara mara dalam sektor awam, jangan cuba-cuba untuk meminta tolong daripada mereka untuk membantu anda mendapat jawatan tersebut ataupun lulus temuduga. Tuan-puan boleh meminta khidmat nasihat tentang tips bagaimana untuk menghadapi temuduga, tuan-puan buat persediaan, mendapatkan maklumat-maklumat yang berkaitan, itu tiada masalah. Tapi janganlah kata, bang, kak, pak, boleh tak tolong saya masuk lulus dalam temuduga tersebut, boleh beritahu dengan panel kah? Jangan sesekali guna cara ini, sebab ianya bagi saya lah, pendapat saya, ianya tidak ikhlas dan juga tidak boleh dikatakan tidak halal lah, sebab anda menggunakan jalan pintas, sedangkan calon lain berusaha sesungguhnya membuat persediaan dan membuat yang terbaik. Tiba-tiba anda masuk menggunakan orang dalam, menggunakan kuasa dan sebagainya. Ini sangat tidak digalakkan lah. Anda perlu buat usaha. Jadi masa anda temuduga tersebut, boleh anda beritahu panel. Contohnya, anda boleh bagi tahu panel, terima kasih tuan di atas soalan tersebut. Saya sebenarnya ada saudara dalam ini, iaitu X, Y, Z. Beliau bekerja di organisasi ini, organisasi ini. Namun demikian, saya hanya memohon khidmat nasihat daripada beliau untuk memberi tips kepada saya, dan saya bertanya tentang sedikit maklumat, dan saya juga minta bimbingan dan tunjuk ajar bagaimana sekiranya kita menjadi seorang penyawat awam, apakah tugas-tugas yang akan saya lakukan. Dan selebihnya itu saya telah berusaha, saya telah buat persediaan, saya telah buat kajian, dan saya telah memiliki satu minat yang sangat tinggi untuk saya memegang jawatan ini. Jadi tuan-puan boleh minta tolong dari segi bimbingan, khidmat nasihat, tapi jangan fikir-fikir nak menggunakan pertolongan, iaitu istilah kabel tersebut. Yang keenam, jika tiada, tuan-puan, sekiranya anda tiada saudara mara dalam sektor awam, tuan-puan boleh jawab, terima kasih tuan atas soalan tersebut. Saya memang tiada saudara mara yang bekerja dalam sektor awam, namun saya ada kenalan yang pada minggu lepas saya telah pergi ke organisasi A dan saya telah bertanyakan kepada kenalan ini yang baru saya kenal, iaitu Encik A ataupun Tuan X. Saya mendapatkan sedikit maklumat dan juga khidmat nasihat daripada beliau, yang mana saya buat persediaan, dan saya mendapatkan beberapa maklumat tentang pekerjaan ini, dan tugas-tugasannya kelak adalah seperti 1, 2, 3. Di sinilah anda beritahu, ini menunjukkan yang anda betul-betul dah bersedia. Tak semestinya anda hanya menjawab soalan tersebut, tapi dalam anda menjawab soalan ini, anda huraikan, ceritakan apakah tahap persediaan anda, apakah yang anda miliki. Tuan-puan juga boleh kata, untuk makluman tuan, saya sangat berminat dalam sektor awam dan saya sudah bersedia untuk memegang jawatan ini, dan saya akan buat yang terbaik
Jika saya dibagi peluang, dan saya akan berusaha sedaya upaya untuk memberi sumbangan untuk membangunkan organisasi dan juga negara. Tuan-puan boleh ceritakan dan sedia jawapan anda. Ya, lebih kurang macam itulah tadi jawapannya. Yang ketujuh, buat latihan simulasi. Jadi tuan-puan, dari tips yang pertama sehingga yang keenam tadi, ya, tuan-puan buat latihan simulasi. Anda perlu bersedia bagaimana anda menjawab. Anda menggunakan intonasi yang betul, menggunakan nada yang betul, menggunakan bahasa badan yang betul, ya. Jadi di sinilah anda buat latihan simulasi. Rujuk video-video yang lepas yang telah saya kongsikan, cara anda masuk dalam bilik temuduga, cara anda duduk, cara anda memberi respon, cara anda menjawab, cara anda memberi reaksi wajah. Semua ini perlu anda buat latihan. Kalau tuan-puan tak membuat latihan simulasi, anda terus pergi ke temuduga, sudah pastinya anda akan rasa gelisah, mungkin anda panik bila ditanya soalan A, anda mungkin tak boleh jawab. Tapi dalam anda membuat latihan simulasi ini, anda boleh tambah baik tahap keyakinan anda. Boleh juga anda buat latihan simulasi dengan cermin. Anda bercakap dengan cermin, anda buat rakaman video, anda boleh gunakan rakan-rakan ataupun saudara mara untuk anda berkomunikasi, bersoal jawab, supaya anda biasakan diri anda bagaimana anda menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. Baiklah tuan-puan, terima kasih kerana sudi bersama dengan saya sehingga penghujung sesi perkongsian ini. Saya telah kongsikan 7 tips bagaimana anda boleh menjawab ataupun anda memberi respon kepada soalan. Ada keluarga anda yang bekerja dalam sektor awam atau kerajaan. Jadi saya berharap 7 tips ini dapat membantu tuan-puan untuk membuat persediaan dalam mengharungi ataupun menghadapi mana-mana temuduga. Untuk kesempatan ini juga saya mengucapkan tahniah kepada anda semua yang telah berjaya, dan bagi yang belum berjaya, jangan putus asa. Kalau anda minat, teruskan berusaha. Anda boleh mohon semula kalau anda gagal untuk kali ini. Contoh anda gagal temuduga pada tahun ini, anda boleh mohon lagi untuk sesi pengambilan seterusnya. Dan bagi yang telah subscribe kepada channel ini, terima kasih banyak. Bagi yang telah memberi komen, anda telah like, anda telah kongsikan video-video yang telah saya buat, anda sentiasa bersama dengan channel ini. Terima kasih pada anda semua. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe di bawah dan tekan tombol loceng untuk semua notifikasi supaya anda dapat mengikuti semua video-video baru yang akan saya muat naikkan. Semoga anda semua sentiasa selamat, sehat dan fit selalu serta berjaya dalam apa jua yang anda lakukan. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi di video seterusnya.